على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. Ayat dipetik daripada surah At-Tahrim ayat yang surah At-Talaq surah At-Talaq ayat yang ke-7. Lebih kurang maknanya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang sempitkan rezekinya makalah hendak ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan, orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan yang mereka alami. Para penonton yang hormati sekalian, malam ini kita bincangkan ada kaitan langsung dengan ayat dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7 yang saya sebutkan tadi. Malam ini kita membincangkan tuan-tuan satu tajuk yang saya fikir berlaku di kebanyakan pasangan. Terutama pasangan-pasangan yang bekerja, sama ada bekerja suami isteri bekerja ataupun salah seorang daripadanya berkerjaya. Tapi tidak macam yang dulu-dulu tuan-tuan. Yang dulu-dulu tu tidak timbul. Yang bekerja di ladang, yang bekerja di sawah padi, yang bekerja menangkap ikan dan sebagainya, itu tinggal di rumah, itu tak timbul persoalan-persoalan. Jarang timbul. Tapi ada, tapi tidaklah timbul sekarang ini sebab tuan-tuan dan puan, cabaran-cabaran hidup makin hari makin getir, makin getir. Terutamanya cabaran yang berkaitan dengan financial, cabaran berkaitan dengan keuangan, pengurusan keuangan, pentadbiran keuangan. Dalam keadaan COVID-19 ni misalnya tuan-tuan dan puan, ramai yang diberikan kerja, ramai kilang-kilang yang ditutup, ramai perusahaan usahawan yang berkaitan dengan pelancongan tertutup, ada hotel-hotel 3-5 bintang di Kuala Lumpur pun terpaksa ditutup dan sebagainya. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan, ramai yang diberikan kerja dan ada kaitan juga dengan pendapatan, ada pendapatan atau tidak ada pendapatan. Dan kalau kita lihat di kalangan orang yang bekerja dengan saya pun satu masa dulu tuan-tuan, pagi daripada pukul 8 sampai pukul 5 ada satu kerja, lepas tu pukul 6 sampailah pukul 11, pukul 12 malam ada satu kerja. Apalagi sekarang tuan-tuan ada Panda, sekarang ni ada Grab, berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan, delivery, sistem delivery yang nampaknya memberikan ruang dan peluang kepada mereka yang nak pergi kepada pekerjaan yang kedua tuan-tuan dan puan. Jadi apapun oleh kerana keadaan yang sedemikianlah, maka benda ni tuan-tuan is a bit tight. It gets to everybody. Everybody is getting tight. Maknanya sebab itu tuan-tuan dan puan, yang kita nak bincang malam ni tajuknya suami isteri terlalu berkira. Suami isteri terlalu berkira. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan lihat berkira ni dari sudut beberapa sudut. Saya tengoklah agaknya saya akan kebukakan perbincangan, membawa perbincangan kepada terlalu berkira ini sama ada dia positif, sama ada negatif. Selalu berkira ini sama ada dia betul-betul berkira ataupun boros yang lawan kepada berkira dan sebagainya. Agaknya dalam bahasa Inggeris ni kalau berkira ni agaknya apa nak dikatakan, terlalu berkira, terlalu apapun tuan-tuan, apapun yang nak dikeluarkan tu sambil the last sense tu pun dikirakan tuan-tuan. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang timbul masalah-masalah antara suami isteri yang melibatkan tuan-tuan kesejahteraan keluarga itu pun terjejas. Jadi tuan-tuan ada 3 pembahas pada malam ini tuan-tuan dan puan. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin Al-Azhari. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan, saya rasalah Ustaz Muhammad Fahmi ini mungkin pernah pergi ke Mesir, mungkin belajar di Azhar dan sebagainya. Betul Ustaz ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Bila Ustaz balik daripada Azhar tu? Saya balik tahun 2009 tu. 2009. Oh, masuk lama juga dah, boleh tahan jugalah. 10 tahun lepas. 11 tahun dah, kira-kira begitulah ya. Yang kedua tuan-tuan dan puan ialah Cikgu Suzy kita. Cikgu Suzy tuan-tuan dan puan, agak ini muncul kali yang kelima kot.
Cikgu Suzi. Ya, Yang kelima. Daripada awal-awal dulu, tuan-tuan. Daripada awal-awal dulu, saya tidak mempunyai ahli panel. Tetapi saya menggunakan, tuan-tuan dan puan, orang-orang yang kita pakaikan top fan kita. Orang-orang yang mengikut daripada awal-awal. Kita bersiaran 13 Mac, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Dah masuk bulan yang ke-7 sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Antara orang yang paling awal, yang istiqamah, yang bersih bersama dengan kita, tuan-tuan. Orang itulah Cikgu Suzi. Cikgu Suzi ni satu kelebihannya saya mesti sebut, tuan-tuan dan puan. Malam ni mungkin tidaklah pasal dia menjadi ahli panel. Kalau dia tidak menjadi ahli panel, dialah orang yang buatkan ringkasan tentang apa yang dibincang, apa yang diputus, apa yang boleh dibawa balik, apa tips-tips yang ada daripada awal hingga akhir, tuan-tuan dan puan. Habis saja program, dia punya summary itu pun dapat disebarkan, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Kemudian kita ada tuan-tuan dan puan, insyaAllah Ritz pernah bersama dengan saya, tuan-tuan. Ini saya punya alumni summer camp saya, tuan-tuan. Mungkin 25 tahun yang lalu agaknya, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Lama di United Kingdom, 20 tahun di United Kingdom, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dengar dia cakap orang putih, tuan-tuan dan puan, ingat-ingat kalau tak tengok mukanya, memang Mat Saleh lah. John, Michael yang mana, John yang mana, tuan-tuan. Orang bercakap dekat sini, dia bercakap kat hidung, tuan-tuan dan puan. Ini bezanya. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, malam ni saya nak minta Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad Amin Al-Azhari agar dapat memberikan sedikit dalam masa 4-5 minit begitu mukadimah. Apa yang elok dimakadimahkan kalau tajuk perbincangan kita suami isteri terlalu berkira? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Dr. Muhammad Hassan Ali yang bersama-sama pada malam ini. Terima kasih juga kerana sudi menjemput sama-sama untuk saya pertama kalilah sama-sama dengan Datuk dan juga sahabat-sahabat panel yang lain. Saya ingat tajuk ni tajuk yang sangat menarik lah untuk kita bincangkan. Jadi sebelum kita pergi pada suami isteri berkira tu, bila mungkin elok kita flashback ke belakang sikit tentang bagaimana setiap orang daripada kita yang membina rumah tangga tu, dia inginkan kepada sesuatu yang namanya kebahagiaan. Jadi matlamat daripada awal kita bina rumah tangga tu adalah untuk mencapai satu benda yang yang disebut sebagai kebahagiaan lah. Dan ini Allah Ta'ala sebut sendiri dalam surah Rum, ayat yang ke-21, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan, kebesaran dan rahmat Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala ciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri. Maknanya kita manusia kahwin manusia lah. Jadi tujuan dia adalah untuk apa? Supaya kamu litaskunu ilaiha, bersenang hati dengannya. Dan juga hidup mesra di kalangan suami dan isteri tadi. Dan dijadikan di antara kamu itu perasaan kasih sayang, mawaddah, warahmah, belas kasihan. Jadi kalau kita sebelum kita bincang tajuk kita ni, kita mesti flashback balik matlamat perkahwinan tadi tu. Walau apa pun konflik yang datang, yang kita perbincangkan, asas daripada matlamat penubuhan ataupun pembentukan rumah tangga itu sendiri adalah untuk saling berkasih sayang. Jadi kalau konflik yang berlaku menyebabkan hilang matlamat utama tu, saya ingat agak sukar untuk dibincang dengan lebih lanjut lah. Maksudnya, kalau perbincangan itu masih lagi berkisar sekitar ada selfishness dalam kalau dalam bahasa Arab dia panggil ananiyah kan. Ana tu ana, maknanya kita terlupa hak-hak yang patut kita berikan kepada pasangan kita. Dalam masa yang sama kita hanya menuntut saja. Jadi mungkin apabila keadaan yang macam itu berlaku, maka dia jadi titik tolak kepada berlakunya hak tadilah. Mungkin terlebih kira, mungkin kira tu perlu. Tapi apakah perlu untuk berkira-kira ataupun terlebih kira, ataupun masing-masing pun hanya menuntut hak sahaja, tidak tengok bagaimana hak yang sepatutnya satu pasangan tadi tu beri kepada pasangannya.
Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Jadi Allah Ta'ala bagi kita pasangan. Yang pertama sekali kita patut syukurlah. Kita patut syukur sebab ada jodoh. Kan orang lain maknanya tak ada tempat lah nak buat bergaduh. Kalau nak berkira pun mungkin dia berkira dengan orang lain lah, dengan kawan-kawan dia. Ya kan? Tapi sifat ni mungkin juga dibawa lah tu daripada bujang. Jadi bujang mungkin keadaan dia begitu, tapi dia bawa dibawa sampai dia dah berkahwin, dibawa kepada anak isteri dia. Mungkin boleh jadi begitu. Sebab kita sendiri pun pernah ada pengalaman-pengalaman kan. Kita duduk dengan orang kawan satu rumah, walaupun satu rumah 3 orang 4 orang, tapi papan telur masing-masing tu. Telur sepapan simpan dalam loker kan. Jadi macam kita sepatutnya masing-masing tu telur sepapan tu tempatnya di dapur. Tapi kita dapati papan telur tu ada dalam loker kan. Jadi itu kita mungkin boleh dapati berkira tadi tu daripada bujang lagi, bawa ke dah berkahwin pun ya, sampai macam itulah keadaan dengan anak isteri. Jadi mungkin sebagai mukadimah lah pada malam ini, untuk kita soroti apa pun perbincangan kita, yang kita nak sebenarnya adalah kembali semula kepada matlamat pembentukan rumah tangga itu, iaitu kita nak hidup mawaddah warahmah. Ya, jadi walaupun dalam kira-kira ya, ada perkara yang pastinya kita perlu tolak ansur ya, ataupun saling cuba memahami ya, di antara satu sama lain untuk memastikan rumah tangga kita tadi tu berada dalam keadaan mawaddah warahmah. Mungkin itulah Datuk untuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantiklah tuan-tuan, cantik. Ustaz menekankan tuan-tuan dan puan, saya harap malam ini tuan-tuan kena jelas. Kalau belum ada, kena ada. Kalau belum jelas, kena jelas. Kalau belum dia beritahu, kena dia beritahu. Apa dia tuan-tuan? Matlamat mendirikan rumah tangga. Saya tuan-tuan pernah menjadi kaunselor selama 13 tahun begitu. Bila ditanyakan tentang matlamat mendirikan rumah tangga, tuan-tuan, orang-orang kadang-kadang tak boleh jawab apa matlamat. Satu. Yang kedua, matlamat yang diberikan kepada kita tak logik, tuan-tuan. Tak logik matlamat itu. Yang ketiga, kadang-kadang matlamat yang diberikan kepada kita, tuan-tuan. Kalau kita tanya isteri, berbeza-beza. Kita tidak jumpa serentak. Isteri lain matlamat, suami lain matlamat, anak lain matlamat. Bukan saja dia phraseology, bukannya perkataannya lain. Tapi tuan-tuan ada divergence. Betul-betul berbeza matlamat. Dan jarang, tuan-tuan, jaranglah matlamat itu dikaitkan dengan surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Mawaddata warahmah. Jarang. Jarang dikaitkan matlamat hidup itu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang, tuan-tuan. Jadi inilah yang kita nak bincang-bincang sikit pada malam ni. Dan tadi Ustaz ada menyebutkan tentang macam mana tentang berkira-kira ni. Dia kata mungkin penyakit ni datang daripada awal-awal. Daripada kecil kita berkira-kira, kita bujang berkira-kira sampai kahwin pun. Itu yang tuan-tuan papan telur duduk dalam almari tadi, tuan-tuan, almari baju. Bukan almari lauk, almari sayur di dapur, tuan-tuan, tapi di baju kita. Okey, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak pergi kepada Cikgu Suzy. Cikgu ya. Ini observation ya. Ini perubahan dalam budaya, perubahan dalam cara hidup yang sangat signifikan sebenarnya. Bandingkan kita dengan mak dan ayah. Jangan jauh lah. Jangan pergi datuk, jangan pergi tok wan, jangan pergi tok nek. Kita jangan. Mak dengan ayah aja. Mak dengan ayah dan dibandingkan dengan culture, budaya yang kita hidup kita dengan suami kita dengan isteri kita, dibandingkan dengan cermin depan kita ialah mak dan ayah. Persoalan berkira-kira ni ya. Saya 8 orang adik-beradik. 8 orang tuan-tuan ya. Allah, tak pernahlah dipersoalkan. Saya tak nampak sikit pun ada perkiraan-perkiraan, ada nak berkira-kira sangat, mempersoalkan sangat, kenapa dia beli itu, kenapa dia beli ini, kenapa mahal sangat. Tak ada, tuan-tuan dan puan. Kita hidup, ialah kita pun tidaklah terlalu miskin dan tidak juga terlalu senang, tuan-tuan. Hidup nak katakan golongan menengah pun tidak, di bawah golongan menengah lagi. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan ya. Saya tengok, saya rasa seronok sungguh
Masa saya alam kanak-kanak tuan-tuan, lepas tu saya pergi sekolah asrama penuh kan Punca seronok dengan adik-beradik tuan-tuan. Mak dah bagi seorang satu pinggan, dan lauk dah dipotong-potong tuan-tuan puan, bukan seorang sekor dapat tuan-tuan. Kecil pun potong 2, potong 3, potong 2, potong 3. Kadang-kadang tangan tu ambil pula abang punya, ambil kakak punya. Yang selalu jadi mangsa adik perempuan lah tuan-tuan, ambil adik perempuan punya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut ialah tentang budaya itu. Budaya tidak berkira terbayang dalam kehidupan mak dan ayah kita. Dan tidak berkira je itu tuan-tuan, subur nampaknya. Mawaddah warahmah di kalangan anak-anak yang saya nikmati tuan-tuan dan puan. Dan juga, tetapi bila kita pergi kepada budaya kita, 30 tahun, 40 tahun, generasi berikutnya, berbeza sangatlah tuan-tuan. Berbeza sangat. Berapa harga beli tu? Kenapa mahal sangat? Itu persoalan, itu pertanyaan dia. Sila Cikgu Suzy. Ya, Assalamualaikum semua. Bismillah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, saya rasa ini memang topik yang paling indah sebab ramai kawan saya WhatsApp saya tentang topik ni, Datuk. Yeah. Sebab betul Datuk dia kata, tak dibandingkan zaman mak ayah kita, mak ayah kita walaupun seorang bekerja, dia boleh cukup. Kira kecukupan tu, keberkatan tu mesti cukup. Tapi zaman sekarang mungkin faktor kos hidup, lagi faktor ada yang setengah kemahuan, ada yang nak berjenama ikut kemahuan daripada keperluan. Di sini ini pengalaman saya dan kawan-kawan saya cerita, ya Datuk, sebab zaman sekarang macam beginilah, terutama macam zaman MCO. Ada suami kena berhentikan kerja, ada suami yang sakit menghadapkan isteri yang kena kerja sepenuhnya. So bila isteri bekerja, mengambil tanggungjawab keluarga tersebut, kadang-kadang isteri tu ada meluahkan juga berkata begini, kalau dah ambil tanggungjawab, why not si suami pandailah ambil hati. Jangan ambil kesempatan kepada isteri. Memang kita nak bahagia, nak tenang kan, tetapi suami pun ada satu peranan, iaitu kadang-kadang kita tahu nafkah tu untuk isteri, itu adalah kewajipan dan ahli keluarga. Dan kita nampak ada suami ni, bila latar belakang kata Datuk, pembudayaan latar belakang keluarga, didikan daripada ahli keluarga, terbawa-bawa ke keluarga sendiri. Kenapa? Mungkin mereka dah dibiasakan dengan budaya berkira-kira, dengan kawan-kawan tidak berkira, tetapi dengan keluarga ni Allahu Akbar. Berkira dengan isteri, berkira dengan anak, tetapi dengan kawan-kawan ni dia tak berkira-kira. Kadang-kadang mereka terbawa-bawa, kata Ustaz Fahmi tadi, budaya daripada zaman bujang dia terbawa-bawa. Ia bukan senang untuk kita nak ubah budaya tersebut. Tapi ia kena berbalik kepada hati tu, Datuk. Kita kena cara sebab nak mengingatkan, sebab biasalah kan budaya keluarga, macam kalau keluarga kita budaya macam tidak berkira, berkongsi, tak kisah, dia akan terbiasa dekat situasi yang persekitaran yang baru. Tapi kalau budaya tu terlalu berkira-kira, dia memberi impact, memberi impact kepada keluarga yang dibina tersebut, Ustaz. So di sinilah saya dapat feedback dari kawan-kawan saya, bukan mereka kata tak boleh. Kadang-kadang isteri ni membantu si suami untuk meringankan kos sara hidup yang sekarang kita ada anak. Zaman dulu anak 8 orang, pampers tak pakai lamping kan Datuk kan? Boleh basuh, boleh ni, tetapi zaman sekarang nak pakai pampers, nak pakai susu. Dekat sinilah saya rasa kena balik-baliklah kepada landasan kata Ustaz kan, iaitu kebahagiaan tu apa matlamat asas kita punya tujuan perkahwinan kita. Sama-sama membantu dan janganlah kita mengambil kesempatan untuk berkira-kira. Tetapi apa sedekah yang paling afdal adalah kepada isteri dan ahli keluarga, kerana itu yang terbaik sebenarnya Datuk. Allahuakbar. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan, itu dalam hadis sebenarnya. Sedekah yang terbaik bukan kepada gelanggang-gelanggang di luar daripada rumah kita. Sedekah yang terbaik, yang afdal, yang wajib pun, yang fardu pun adalah dalam lingkungan keluarga sendiri, terutama isteri kita, anak kita, mak kita, ayah kita. Itulah tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita ikut, tadi Cikgu Suzy kita akan ulas berikutnya tu, soal hati. Apa pun dia kata, bergantung kepada soal hati.
pembinaan hati. Kalau misalnya hati ni, katakanlah hatinya sudah dicerna menjadi isteri yang beriman, suami yang beriman, pertemuan antara dua keimanan ini, hasil perkiraan-perkiraan itu tak timbul lah, kira-kira semua tak timbul. Semuanya tuan-tuan dan puan kita segahkan. Kalau lebih pun kerana Allah, kalau kurang pun kerana Allah, tak cukup pun kerana Allah, cukup pun kerana Allah. Kita terima seadanya dengan sifat qanaah kita itu, insya-Allah. Okey, kita nak pergi kepada Riz. Riz, saya tadi kalau tengok daripada apa yang dimukadimahkan dan apa kata Cikgu Suzy tadi, saya nak pergi kepada Riz. Ini tentang tit for tat, tit for tat. Dia tengok oleh suaminya berkira, isteri pun, suami aku berkira sangat. Takkanlah aku nak melepaskannya begitu saja. Aku pun nak berkira sama. Kalau suami pula tengok isteri berkira, dahlah dia bekerja, dia berkira. Memanglah bukan afdalnya, bukan dia punya ikut obligasi dia. Duit yang dia bekerja itu untuk dinafkahkan kepada suami, kepada anak-anak, itu bukan dia, tuan-tuan dan puan. Dia hanya membantu saja. Tapi kerana dia berkira sangat tu, berkira sangat, menjeling aja dia. Kan kalau mak mertua datang pun menjeling aja. Berapa abang bagi mak mertua tu? Itu sampai berkira peringkat itu. Kadang-kadang isteri kita menyegah kita. Tadi mak balik tu abang bagi berapa ya? Tuan-tuan ni. Apa nak dipersoalkan? Dia bagi mak dia sendiri. Itu tanggungjawab dia, itu fardu kepada dia. Pasal dia berkira-kira sangat hingga melanggar peraturan-peraturan dan adab-adab dalam agama kita. Jadi macam mana tadi? Tit for tat, kerana suami berkira, menjadikan isteri berkira. Dan anak-anak pun dapat penyakit berkira-kira itu. Tuan-tuan tengoklah, budak-budak kecil pun, kalau dia tak pernah pegang dia punya toys. Tapi bila sepupu datang, itulah. Dia terekam toys dia, jangan pegang toys dia. Pasal dia dah berkira-kira, ini hak aku, ini hak aku, ini hak aku. Aku tak mau share hak aku ini. Jadi macam mana? Riz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk yang dikasihi, Datuk, para panel, cikgu, ustaz dan juga para pendengar semua. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat baik, sangat topik tersebut, sangat-sangat baik. Terima kasih kepada ustaz, terima kasih kepada cikgu yang banyak menghuraikan akan kita panggil berkira-kira ni. Tapi sebelum tu Datuk Riz nak memberikan sedikit gambar dari segi perspektif bahasa Inggeris. Kita panggil calculative Datuk, calculative. Bantuan calculative. Tapi bagi Riz, unreliable. Maksud unreliable ni kita tak dapat nak mengharap pada mereka yang bertanggungjawab. Kerana berkira-kira sangat. Bila balik pada apa soalan Datuk tadi tu, sebenarnya Datuk berbalik kepada yang seperti cikgu kata tadi itulah. Dan juga seperti ustaz kata tadi, balik kepada pertama Datuk, hati kita. Itu dia. Kedua adalah ilmu agama kita tadi. Jadi kalau kita ada ilmu agama, tapi hati kita tu tetap kotor, hati kita ada penyakit kita panggil. Bagi saya lah Datuk, ya, tuan-tuan dan puan-puan dan juga ahli panel, ya, pendapat Riz berkira-kira satu penyakit. Jadi penyakit ni penyakit kita panggil kanser. Apa yang berlaku sebenarnya kalau kita lihat seperti yang Ustaz kata tadi, kita lihat di belakang, kita lihat perkara yang permulaan tadi, kenapa berlaku. Akibat daripada datuk atau nenek mereka dahulu. Jadi bila datuk dan nenek ni berkira-kira, jadi ikuti oleh ayahnya. Bila ayah ni berkahwin dah diikuti oleh anaknya. Jadi perkara tu dia berkesinambungan. Jadi kalau penyakit ini tidak dapat kita berikan ubat atau vaksin yang bersesuaian, maka ianya akan berterusan. Itu yang bila katakan bagi mak 600, isteri hanya dapat 300, isteri dah berkata-kata dah Datuk, Allah apa ni bang kan, bagi yang mak 600, saya kadang bonus tu Datuk, bonus bukan gaji, bonus tu kadang dapat 5,000, 10,000 sepenuhnya pada mak. Bagi tahu yang abang bagi bonus semuanya pada mak, ya. Tapi apa perasaan isi Allahu Akbar. Jadi sekurang-kurangnya benar betul satu kewajipan pada suami untuk ibunya. Tapi bila kita dah bersama dengan, jadi kita bersifat adil. Tapi bukan sifat adil dari segi duit tadi tu Datuk, perasaan tadi tu. Jadi mereka ada perasaan. Jadi sebab perasaan itulah yang menyebabkan duka cita berungkit-ungkit. Tahan, simpan, pendam, tahan, dia macam empangan lah Datuk, ya. Bila kita dah
tutup umpangan tu tanpa keluarkan. Lama-kelamaan dia akan crack di situ. Bila crack itu yang itu yang pergaduhan dan sebagainya. Jadi bila kita balik kepada hati tadi tu, kenapa perkara itu berlaku? Sebab hati tadi tu duka cita, tak berapa nak bersih. Memang ada sifat, tak berapa nak baik lah, maksudnya sifat iri hati, sifat jealousy dalam bahasa Inggerisnya, sifat yang tak boleh melebihi. Sini semua saya punya. Kebanyakannya lah Datuk minta maaf cakap, mungkin dari segi kajian, anak bongsu ni kebanyakannya yang lebih kepada, minta maaf lah kalau terguris kebanyakannya, tapi penonton tidaklah, mungkin anak bongsu di tempat lain. Jadi itu yang kadang-kadang yang misalnya beralah ni abang, kakak yang nombor satu, selalu beralah. Jadi kadang sebabkan peristiwa nostalgia atau pengalaman waktu kecil, maka peluang tu digunakan bila dah berkahwin. So bila berkahwin yang pernah dibuli ni atau pernah ada perasaan begitu akan menggunakan kuasanya tu untuk kenakan semula. Mungkin waktu di asrama seperti yang Ustaz kata, kadang tu satu papan, kita boleh kunci tu sekali Datuk. Dia boleh kunci dia punya locker box tu dia. Ataupun locker tu. Dia kunci. Dia memang tak benarkan bila nak masak baru keluar. Ada telur, ada Maggi. Jadi sampai begitu sekali. Kerana balik pada hati tadi tu. Kalau kita lihat memang semua orang faham hati baik, segalanya baik. Kata Rasulullah, dalam hati, kalau baik hati, perbuatan pun baik. Jadi itulah yang penting dalam kehidupan kita, hati itu bersih untuk kita menghindarkan sifat yang kita panggil makan hati inilah. Kan kita akan terasa. Jadi kalau hati kita bersih, tak apalah abang bagilah 1 juta pun, saya tetap sayang abang. InsyaAllah rezeki itu ada. Mungkin rezeki saya bukan duit, mungkin rezeki saya mungkin kasih sayang abang. Macam tu begitu. Sebab hatinya bersih lah tu. Jadi dia tak pergi kira. Dan begitu juga pada yang si suami. Jadi kita panggil vibe besar lah dalam bahasa Inggeris itu. Dan sebaliknya, kalau isinya tu ialah sebagai contoh, bila mak ayah datang masak sedap-sedap tu, sedap betul. Kadang masakan yang tak pernah buat, dia buat. Tapi di rumah bersama dengan anak, kadang masak biasa-biasa je, telur lah, dengan kicap lah. Jadi tapi kalau suami yang alhamdulillah, walaupun masak telur, tiba-tiba bila mak datang, tiba-tiba special, tak ada permasalahan, tak ada terguris, tak ada terasa sebab hati itu bersih. Jadi hati itu penting. Dan yang kedua Datuk, yang seperti yang kita tahu surah Ar-Rum ayat 21, yang terakhir mawaddah warahmah. Jadi keagamaan itu penting. Kita tahu akan rahmat, kita tahu akan keberkatan, kita tahu akan perlindungan daripada Allah, yang mana rezeki itu ada. Tak payah, jangan risau, walaupun kita dapat 100, kita belanjalah 100 tu, insya-Allah rezeki itu ada. Jadi keagamaan, keyakinan pada Allah tu jelas, dan juga kerapatan tu Datuk. Kita rapat betul dengan Allah, rapat sangat. Kalau susah, rujuk Allah. Susah, macam contohnya lah, kadang suami kan balik dengan tak basuh pinggan ataupun dengan tak membantu dengan biarkan anak begitu. Saya kadang dah terasa juga isteri ni, kadang-kadang faham, di luar sana faham, memang terasa. Tapi bila kita ada Allah, kita mengadu Allah, ya Allah tolonglah, tak apa, insya-Allah bukalah hati, tak apa, biar berilah kekuatan pada saya untuk saya lebih kuat lagi, lebih kuat lagi untuk membuat kerja-kerja rumah walaupun suami saya tak buat. Sama juga begitu dengan suami, kadang suami pandai buat kerja rumah Datuk, bila balik tu dia lah yang masak, isteri duduk terbalik, isteri pula duduk tengok TV ataupun baca ataupun phone, jadi begitu. Jadi perkara itu menyebabkan kita akan lebih harmoni lah Datuk. Kalau kita ada keagamaan yang cukup, maksud di sisi agama itu kita rapat dengan Allah, kita mengadu dengan Allah itu. Jadi bila sebut pasal agama dia Datuk, kerapatan, jadi kita kena banyak berdoa Datuk. Tuan-tuan dan perempuan di luar sini, kita kena banyak berdoa. Doa bismillahirrahmanirrahim, ya Allah limpahkanlah kepada kami, kepada saya cinta dan cukupkanlah bagi kami dengan redha-Mu ya Allah. Jadilah kami sebagai suami isteri yang saling menyintai di kala dekat, saling menjaga keharmonian ataupun kehormatan diri kami di kala jauh. Jadi kita kena ungkapkan doa ni, saling menghibur di kala duka, saling mengingati di kala bahagia, saling mendoakan dalam kebahagiaan dan saling menyempurnakan dalam ibadah kepada-Mu ya Allah, ya Allah. Jadi kita banyakkan berdoa. Doa lah kau kadang pada suami lalu kan saja doa je kuat-kuat bagi suami tu dengar. Jadi dengan itu insya-Allah suami itu akan terdetik dan juga isteri. Jadi itulah setakat ini Datuk, harap bermanfaat. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Apa pun tuan-tuan, bertiga-tiga ni dia pergi juga kepada agama tuan-tuan. Apa pun kepada agama.
Sebab itu tuan-tuan, asas perkahwinan dah berpuluh-puluh kali dah kita dengar dalam program ni tuan-tuan, pilihlah bakal isteri itu yang tuan-tuan apa? Yang cantik, yang rupawan, yang ada keturunannya bagus, yang ada kedudukan ekonominya baik dan yang ada agama. Lupakan yang ketiga itu, pilihlah yang ada agama. Kalau itu, tuan-tuan, kalau itu asasnya, saya rasa kuranglah. Tak ada friction, tak ada kata orang masam-masam muka, mak mertua duduk rumah kita 3 hari, masam muka, tuan-tuan. Orang tua ni, umur 50, 60, 70 ni tuan-tuan, dia tengok kita punya senyum pun dia dah tahu dah berapa persen senyum tu daripada hati. Dia dah tahu dah tuan-tuan. Dia tengok kita gelak. Gelak tu daripada mana? Gelak hanya bibir saja ke? Atau gelak tu cuitan daripada hati? Boleh faham tuan-tuan dan puan. Tak payah pergi belajar psikologi jauh-jauh, tak payah tuan-tuan. Psikologi hidup kita ni sudah cukup untuk mengukur anak ke, menantu ke, isteri ke, suami ke, siapa ke, tuan-tuan, dari segi keikhlasan, kejujuran kita. Okey, kita nak pergi sekarang kepada pusingan yang kedua. Pergi kepada Al-Fadhil Ustaz, Ustaz Fahmi ni. Ustaz, ya, dari segi saya nak betul-betul dari segi agama ni, betul-betul dari segi agama. Memang kita dah sentuh di sana di sini, kita dah sentuh surah Ar-Rum ayat 21 pun kita dah sentuh. Tapi dari segi agamanya Ustaz, ya, tentang tanggungjawab, terutama tanggungjawab untuk nafkah ni. Ini nafkah ni, cerita nafkah ni, menyediakan rumah itu sebagai daripada nafkah, makanan sebagai daripada nafkah, pakaian sebagai daripada nafkah, perubatan sebagai daripada nafkah, transport nafkah, seluruhnya itu adalah nafkah. Ustaz, cuba Ustaz terangkan betul-betul, ya, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri yang bekerja dan isteri yang tidak bekerja. Apa pandangan Islam tentang itu? Supaya kita dapat pegang, tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan, soalan-soalan yang ditanyakan, tuan-tuan, ya, dalam Tanyalah Ustaz, dalam program-program yang khusus tentang membincangkan tajuk ini. Saya nampak banyak, tuan-tuan, ditanyakan. Mungkin saja ditanyakan kerana nak ditanyakan. Tapi saya nampak banyak yang kurang faham. Bila kurang faham, tuan-tuan dan puan, tentang hal agama, tentang fundamental agama ini, tuan-tuan, timbullah masalah-masalah yang disebut, masalah-masalah yang digambarkan oleh Cikgu Suji tadi, dan Ustaz sendiri pun sudah menggambarkan masalah yang timbul kalau tidak ada mawaddah warahmah itu. Macam mana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk untuk dan juga kepada panel kita, Cikgu dan juga Cik Riz. Sangat menarik. Sebelum saya respon kepada soalan yang ditimbulkan oleh Al-Fadhil Datuk, suka saya ambil balik apa yang disebut oleh Cikgu dan juga Cik Riz sebentar tadi berkenaan dengan memberi, ya, ataupun yang kita sebut berkira tadi. Sebenarnya dalam saya ingat mungkin dalam psikologi juga, sebenarnya orang salah tafsirkan perkataan ataupun hakikat kepada bahagia tu. Sebenarnya bahagia adalah pada memberi. Dan sebenarnya bahagia tu adalah kebahagiaan yang sebenar adalah apabila kita melihat orang bahagia. Sebenarnya itulah yang paling bahagia, iaitu membahagiakan. Tapi kadang-kadang kita lupa hak tu. Sebab kalau kita tengok antara sifat Allah juga yang kita sebut, sampai 2 kali disebut dalam surah Fatihah. Yang pertama pada Bismillahirrahmanirrahim, disebut sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Yang kedua diulang sekali lagi, lepas Alhamdulillahirrabbilalamin, sekali lagi disebut Ar-Rahmanir-Rahim. Dan Rahman itu apa dia? Rahman itu adalah menyayangi, mengasihi. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab lama akan terjemahkan Ar-Rahman itu sebagai Tuhan yang Maha Boros. Jadi Tuhan yang Maha Boros. Jadi boros ni sebenarnya satu istilah yang kita biasa dengar. Boros tu apa? Boros ni orang yang kalau kita duduk dengan dia, kita untung. Jadi maksud boros adalah, kan tak berkira kan? Kalau kawan kita yang jenis boros ni, kita ikut dia, diajak pergi pavilion, dia kata, kau nak beli apa, kau beli semua aku bayar. Banyak mana ni? Banyak mana pun tak apa, aku boleh bayar. Ambil lah apa benda yang kau nak ambil. Jadi ini kalau kita duduk dengan orang boros. Jadi kalau Allah itu Maha Boros, kenapa? Sebab sebenarnya hasil daripada sifat Ar-Rahman itu yang nak di-highlightkan, iaitu sifat Ar-Rahman Allah tidak berkira-kira, sehingga hamba-hamba dia
makhluk-makhluknya yang syirik kepadanya pun dibagi udara. Allah. Kan maknanya tak pernah kita dengar orang yang syirik tak sembah Allah tiba-tiba sesak nafas sangkut dia kan. Nafas tetap, bahkan kadang-kadang harta lebih daripada orang Islam lagi. Mereka jauh lebih kaya daripada orang Islam. Maknanya di situ Allah ni maha memberi. Jadi kebahagiaan sebenarnya pada hamba sesama kita adalah apabila kita melihat hamba-hamba Allah bahagia. Jadi hak itu yang kita kena letak dalam pasangan kita. Kadang-kadang kita nak bahagia. Jadi jadinya berkira tadi mungkin kita boleh ambil 3 sudut lah. Yang pertama adalah mungkin kerjanya, jadi berkira. Yang kedua mungkin harta lah, duit. Yang orang untuk kira-kira tu duit. Dan yang ketiga adalah masa, mungkin masa. Dan tadi pun cikgu ada sebut kan, oh dengan isteri dia punya dia berkira, dengan kawan dia tak kisah. Jadi dekat situ dia ada libat pula dengan hawa nafsu dia tadi. Maksudnya ke mana dia nak berikan. Keyword dia mestilah dalam dia membahagiakan atau dia berikan. Jadi kalau dia nak bagi masa, dia bagi masa kepada kawan dia tak berkira. Tapi dia bagi masa pada keluarga dia berkira. Dia bagi masa pada kerja mungkin berkira. Oh kalau bab urus anak, larilah. Kan? Isteri lah yang pening, basuh berak anak. Hak suami, time itu dia buat-buat tidur, time tu gitulah. Dalam spend harta macam tu juga. Bila apa namanya, isteri minta sikit lah, bang kulit saya ni kusam-kusam dah, nak beli serum sikit lah. Berapa? 100. Mahal. 100 ringgit mahal. Tiba-tiba suami bawa balik kereta, sport rim 9,000. Hak yang isteri tadi hak nak beli cuci muka sikit lah 100. Dia kata mahal. Suami spending pada benda yang dia nak. Jadi akhirnya kita akan tahu bahawa orang dia berkira tu sebenarnya ada nafsu dia juga di situ. Jadi kalau nafsu tadi tidak dikawal, sebab nafsu ni dia la ammaratun bisu, dia akan menghala kepada yang buruk. Jadi kita tahu dalam agama kita, luqmah kata Nabi, satu suap yang kamu suapkan nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, itu jadi nilai ibadah. Itu fahuwa lahu sadaqah. Jadi pahala sedekah. Nafkah yang diberikan, satu suap yang diberi kepada isteri dan anak-anak. Dan bila Datuk sebut berkenaan dengan nafkah tadi, ramai orang lupa yang itu sebab dia ialah prioriti. Jadi dia tak pandai susun prioriti dia. Mana yang penting untuk keluarga, mana yang ikut kepada nafsu dia. Sport rim 9,000 dengan jaga kepentingan isteri dan juga anak-anak, tentu suatu perkara yang berbeza. Jadi sebenarnya nafkah kita boleh simpulkan 5. Dan tanggungjawab ini duduk pada suami lah. Isteri tadi atas dasar ihsan dia kerana nak membahagiakan suami, maka dia bantu. Itu dasar asal. Dasar asal dia, suami yang kena sediakan nafkah ini. Makanan, pakaian, tempat tinggal. 3 yang zahir. Kemudian 2 yang batin. Kasih sayang, dan juga kasih sayang termasuk perhatian, dan juga ilmu. Ini ramai lupa. Pendidikan kepada isteri. Dia lupa nak bagi. Perhatian itu kasih sayang lah. Maksudnya isteri itu tak boleh dibiar macam tunggul saja. Dalam hadis Nabi pun ada sahabat yang tak tidur malam ibadah kan. Nabi marah. Nabi kata kalau kamu nak kira orang bertakwa, aku paling takwa daripada kamu. Tapi aku tidur malam juga. Aku bagi pada isteri aku akan hak dia juga. Dia perlu digauli, dia perlu diberikan kasih sayang. Jadi Nabi kata kalau kamu nak rasa kamu soleh sangat, aku lebih takwa daripada kamu. Tapi aku malam tidur dengan isteri aku. Maknanya diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Dan diberikan ilmu. Yang ini yang susah. Ramai orang dia abaikan bab itu. Ini suami kena sediakan 5 ni. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang ataupun perhatian dan juga ilmu. Yang ini penting. Ilmu terutama ilmu agama lah. Dan suami kalau tak mampu nak bagi ilmu agama, suami kena lepaskan isteri untuk mengaji agama. Maksud lepaskan bukan diceraikan. Maksud lepaskan adalah dia kena bagi mengaji agama. Bagi handphone, suruh dengar majlis ataupun live Datuk Dr. Hassan Ali. Kan? Jadi isteri tadi ada peluang dia dapat mendalami ilmu agama walaupun suami saya ni tak tahu apa-apa, saya jahil, saya tak perhati tapi awak pergi mengaji. Dia bagi ruang kepada isteri tadi untuk mendalami ilmu. Okey, itu satu. Yang kedua, isteri yang bekerja tadi. Isteri yang bekerja sebenarnya dasar asal dia bukan kewajipan dia.
Tapi sebab apa? Sebab nak balik pada mawaddah warahmah tadi. Dia tengok suami dia. Jadi dia tak berkira, saya ni kalau ikutkan penat bang, anak saya urus. Di rumah saya lah ketua kepada harta abang yang saya uruskan. Kemudian saya pun ada mak bapak yang saya nak urus. Mak bapak abang lagi saya urus juga. Jadi macam-macam benda saya urus. Tapi saya kesian tengok abang cari duit sorang-sorang. Dan kita tengok pun ekonomi kita tak berapa nak baik. Jadi saya menawarkan diri, saya bantu abang, saya bekerja. Suami tadi bagi izin bekerja, tapi duit tetap isteri punya. Yang itu kita kena faham. Dia tak berlaku bila suami tu izin, duit awak jadi duit saya. Dan tentulah kalau suami duit saya. Kan duit awak duit saya, itu tak jadi. Tapi itu berlaku pada isteri. Maksudnya isteri, duit suami adalah duit dia. Maksudnya nafkah. Tapi duit yang diberi izin suami tadi pergi bekerja, sebenarnya milik isteri. Isteri nak spend pada mak ayah dia, terpulang. Dia nak pergi sedekah, terpulang. Itu hak milik dia. Tapi ihsan bagi isteri tadilah, dia bantu suami dia untuk bekerja. Jadi bila masing-masing faham, dia beri. Abang, saya berikan sedikit tenaga saya, masa saya untuk saya bantu abang ekonomi. Jadi duit kita bertambah. Tapi masa saya berkurang. Kita dalam hidup ni kita tak boleh dapat semua benda. Maksud semua benda tu serentak kan. Ada orang dia nak tenaga, kemudian dia nak masa, kemudian dia nak duit. Dia tak boleh tiga-tiga tu sekali. Kalau dia banyak tenaga dan juga banyak masa, dia tak ada duit. Waktu muda-muda lah. Kan? Bila dah tua, bila banyak duit, kemudian banyak masa, tenaga pula tak ada. Kan? Jadi dia akan ada yang kurang. Maka bila ada yang kurang tu, kita kena tasamuh banyak. Tasamuh tu apa? Tolak ansur. Bila tolak ansur, tengok. Yang penting dalam hati kita tu, first kita letak, saya nak memberi sebanyak mungkin. Jadi bila memberi sebanyak mungkin, kita akan tengok pasangan kita. Awak dah penat bekerja nampaknya. Tak apalah, saya tengok mana lubang kosong. Nampaknya anak-anak waktu ni saya boleh jaga. Tak apa, waktu awak bekerja ni, saya ambil, saya jaga anak. Ataupun, saya tengok abang bukan jenis yang duduk dengan budak-budak. Abang duduk keluar cari kerja, cari duit. Abang bawa ekonomi balik ke rumah. Tak apa abang, abang beri kepercayaan pada saya, rumah saya jaga. Anak-anak saya bagi pendidikan. Jadi bertasamuh, tolak ansur. Tengok mana yang lubang kosong, itulah namanya keluarga yang saling melengkapi. Yang saya ingat, cukup setakat ni dulu Datuk. Untuk Alhamdulillah. Jelas tuan-tuan, saya apa yang diterangkan Ustaz Fahmi tadi sangat-sangat jelas tuan-tuan. Tugas suami, peranan suami, di mana suami dalam hal menyediakan nafkah. Di mana pula isteri tuan-tuan, dalam keadaan yang moden sekarang ni, suami pun ke universiti, isteri pun ke universiti, kadang-kadang isteri itu performanya, prestasi lebih baik daripada suami. Bila bekerja, agaknya tempat dia lebih tinggi daripada suami. Sebab itu tuan-tuan puan timbul keadaan. Kadang-kadang suami pun mengintai-ngintai, suami pun mengharap-harap tuan-tuan puan apa yang didapat kepada isteri itu supaya pulangannya bukan saja kepada keluarga tetapi sebagai individu pulangannya suami pun tak share kelebihan yang ada kepada isteri. Akhirnya timbullah masalah. Masalah akan timbul tuan-tuan. Ini hak aku, aku bekerja. Aku dah dengar ustaz kata, aku punya duit. Aku hanya boleh membantu atas dasar ihsan saja untuk keluarga mawaddah warahmah. Tapi abang tak boleh di mana? Abang. Jadi tuan-tuan kalau kita dah jelas itu, jelas agama. Sebab itu ilmu tadi sangat penting. Ustaz tadi menyebut tuan-tuan ada 5 tu tadi ya. Tugas seorang suami, makanan, pakaian, tempat tinggal, yang non fizikal, kasih sayang, non fizikal lagi ilmu. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau ini beres, tak timbul lah soal Tak timbul soal menjengah tengok. Dia bercakap dengan mak mertua, dia cakap dengan mak dia sendiri menjengah kita tengok. Ngintai-ngintai pula dalam bilik, ngintai kita tengok. Apa dia buat? Macam mana suami dia melayan mak dia? Macam mana suami dia ajak mak dia pergi shopping? Dia ngintai tuan-tuan dan puan ni. Dia pergi dengan mak dia cari shopping. Aku tak dibawanya. Apa dia nak beli je tu? Oh, dia nak beli untuk adik iparnya nak kahwin. Oh, lagilah. Mak bawa suami aku ni memang diketuknya suami aku ni. Tuan-tuan. Inilah yang cerita-cerita yang timbul bila agama tidak bersemayam dalam keluarga kita, dalam suami isteri, termasuklah anak-anak kita dan sebagainya. Saya nak pergi kepada cikgu Suzy. Cikgu ya. Tentang
berkira-kira ni, tentang berkira-kira ni ada kalanya sampai kepada peringkat kedekut, peringkat lokek dan sebagainya kan. Katakanlah kita ada rumah begitu ya. Katakanlah Pak Ngah, Pak Long, Pak Ngah, Pak Lang, Pak Uda dan sebagainya sampailah Mak Long, Mak Ngah dan sebagainya. Tetapi ada seorang dua orang tu. Hari raya pun anak-anak saudara tak pergi. Kenduri dia pun orang kampung tu, imam tu macam terpaksa je nak pergi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal berkira sangat dia. Orang lain budak-budak datang hari raya, bagilah RM1. Dia tu daripada dulu, daripada duit dulu 10 dia kahwin sampai sekarang, 20 sen tu lah. 20 sen tu lah tuan-tuan dan puan. Punyalah. Dia punya duit ni, value duit tuan-tuan, 10 tahun dulu sampai sekarang ni, value duit sudah meningkat. Naik meningkat, menurun pun meningkat. Tapi dia sama je tuan-tuan. 20 sen tu lah. Itulah dia punya modal dia. Jadi tuan-tuan dan puan, akhirnya timbul yang namanya stigmatization, the stigma. Orang ni memang pelukik. Orang ni berkira sangat. Aku pun tak, akhirnya orang yang berkira dia tuan, tak banyak kawan tuan, tak banyak kawan. Di rumah pun tak banyak kawan. Isteri pun tak ada berkawan dengan dia. Anak pun tak ada berkawan dengan dia. Jiran pun tak ada berkawan dengan dia. Akhirnya inilah yang berlaku tuan-tuan. Nasib orang yang berkira-kira. Tapi dalam keadaan yang macam itu, tapi kalau kita faham kenapa dia berkira, kalau kita faham latar belakang kerja dia, kalau kita faham dia menyabung nyawa untuk mendapatkan nafkah sepinggan nasi, sayur, lauk untuk anak-anak pada hari itu, baru kita nampak kenapa perkiraan itu berlaku dalam sejarah hidup dia itu. Jadi Cikgu Suzy, yang saya nak tanyakan ialah soal macam mana kesan daripada berkira-kira itu dalam masyarakat. Rasanya kesan tu masyarakat kena faham kenapa dia berkira. Jangan kita label dia dan jangan kita stigma-akan dia sampai begitu. Ini saya rasa tidak bagus dan mungkin tidak bagus dari segi agamanya juga. Macam mana Cikgu Suzy? Ya, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini realiti ni, saya rasa memang berlaku Datuk. Cuma saya nak beri contoh diri saya sendiri. Saya berbalik pada Ustaz kata, lagi banyak kita memberi, kita melihat orang bahagia, hati kita lebih bahagia. Allah. Itu saya sangat setuju. Saya jujur kerana Allah, saya kata, sebelum ni kita mungkin kurang memberi, tetapi bila lagi banyak memberi, kita lihat orang tu bahagia gembira, kita bahagia dan kita pun nak membahagiakan keluarga kita. Paling yang saya terharu 3 minggu lepas, ada seorang guru, dia ada memaklumkan kepada saya, ini perkongsian lah, sebab bila kita dah belajar sedikit, saya pun masih belajar agama, kita kan menerapkan ilmu agama, masih belajar, dan dia seorang guru buat satu quote kepada saya, dia kata, saya satu benda saya belajar pada Cikgu Suzy, apa dia? Saya sampai tengok duk memberi, cukup ke gaji? Sampai begitu. Saya kata, ya ke? Dan dia agak tersentuh, dia kata, ada kami simpan duit lah kan, simpan duit sebab mungkin nak bayar road tax ke, main orang kata dia kutu lah. Dan ada seorang guru ni dipanggil mak kutu lah, simpan kan. Dan dia terdengar saya ada bagi sesuatu. Ya Datuk, sebab saya start pada saya nak memberi tu, saya beritahu kat ibu kutu tu, ini adalah hadiah daripada saya. Dan cikgu tu sangat terkejut. Dan dia dengar kenapa tak terfikir begitu. Dan dia mengakui sebelum ni dia sangat kedekut. Dia sangat berkira. Tetapi dengan izin Allah, selepas dia buat seperti memberi, lebih banyak memberi, rezeki tidak disangka-sangka datang daripada pelbagai cara. Kerana lagi kita memberi, bahagia tu lagi datang dan kita terutama kat keluarga, rezeki tu Allah bagi macam tak tanpa tak boleh nak kita nak express benda tu. Kepada orang-orang yang kedekut tu mungkin disebabkan faktor keluarga sendiri. Mungkin terlalu kedekut. Contoh, yang ini tak boleh. Yang ni berapa? Kalau ni kongsi. Dan mungkin di situ kita tak boleh salahkan juga sebab itulah faktor keluarga mereka. Tetapi bila dia dah masuk ke keluarga kita, kita sendiri kena perlahan dan membudayakannya. Dan bila mereka nampak benda tu, macam seronoknya hidup. Saya kata bukan seronoknya hidup. Cuba kita memberi. Macam Ustaz Ibik Liu, apa yang terkesan dalam hidup saya, kisah Ustaz Ibik Liu langgar kereta, aksiden kereta seseorang dan Ibik Liu tak cakap, ni kenapa, mengapa? Tapi Ustaz Ibik Liu kata, nak buat macam mana, Allah dah jadikan begini.
Tapi apa berlaku di situ, rezeki Ustaz Ibnu bertambah-tambah. Di situ memang memberi kesan dalam hidup saya, oh begini. So kita tahu Datuk ahli panel benda tu, sedekah tu. Tetapi bila dah kena kat dalam hidup kita, bila dah kita rasai nikmat yang Allah bagi tu, rezeki yang tidak disangka tu, kita lagi nak, oh kalau bagi sikit, mungkin kita tak boleh harap ganjaran begitu. Tetapi Allah membahagiakan kita. Bila kita membahagiakan orang, Allah datang rezeki dan membahagia kita tanpa rezeki yang disangka-sangka lah Datuk. So kepada orang yang kedekut tu, kita kena paksa diri pada awal. Saya akui, ahli panel, Datuk, sebelum kita nak memberi banyak ni, kita memang kena paksa diri dalam hati ni. Kena paksa dan istiqamah. Pada asalnya masa nak memberi, ya Allah, ya Tuhanku, alamak nanti duit habislah, kurang. Memang stigma tu memang ada dalam minda setiap orang. Tetapi apabila kita dah mula memberi dan kita bersifat husnuzon, saya memula perkataan husnuzon, tanam dalam hati bersangka baik. Memang bila kita husnuzon, lama-lama dia macam, ya Allah, sweetnya Allah, baiknya Allah, ya Allah, begitu. Ya, walaupun pelbagai cabaran tu datang, memang dugaan tu mesti ada. Tetapi kita yang kena paksa diri, hati kita istiqamah dan ingat dalam surah Ar-Ra'd kata apa? Kalau kita nak fikir masalah sangat, memang kita akan serabut. Surah Ar-Ra'd kata apa Ustaz? Dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Wallahu a'lam. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan ni, sehingga orang bertanya, cukupkah gaji tu? Wah, tengok tuan-tuan dan puan. Maknanya, memberi. Ustaz tadi, Ustaz fahami asal-asal, awal-awal dah. Memberi. In reality, ada seorang insan, seorang guru, tuan-tuan Cikgu Suzy ni dia guru kimia tuan-tuan, guru kimia. Guru kimia yang cemerlang, tuan-tuan dan puan, gaji naik tuan-tuan, fast track. Ini cikgu fast track tuan-tuan dan puan. Jadi saya nampak kenapa dia fast track, kenapa dia berjaya. Bukan senang nak belajar kimia ni tuan-tuan, ya Allah. Kenapa dia berjaya tuan-tuan dan puan? Saya rasa bila dia memberi, banyak memberi. Dalam hadis mengatakan tuan-tuan, tak pernah ada orang jatuh miskin kerana memberi, tak ada. Apalagi dia memberi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah ada jatuh miskin, tak pernah tuan-tuan dan puan. Tak ada dalam sejarah orang yang memberi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membantu orang yang miskin kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membantu anak yatim kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membantu keluarganya yang afdal dibantu, tak pernahlah jadi miskin, tak pernah tuan-tuan. Melainkan bertambah. 7 tangkai berkembang menjadi 100 berkembang lagi, 700 berkembang lagi tuan-tuan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya-Allah tuan-tuan. Inilah magic Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, yang kita orang Islam. Marilah kita gunakan tuan-tuan sepenuhnya dalam hidup kita. Mari kita embrace Islam. Dekatkan diri kepada Islam. Praktikkan Islam. Hidupkan Islam bersama isteri tersayang, suami tercinta. Kalau itu tuan-tuan, persoalan terlalu berkira ni, dia dah jadi very insignificant tuan-tuan. It is a peripheral. Question yang periphery, di tepi-tepi begitu saja tuan-tuan. Tapi kalau kita tidak ada Islam dalam hidup kita, itulah yang ganggu. Pasal bersama dengan kikir ni, bersama dengan berkira ni tuan-tuan, siapa pengipasnya? Pengipasnya siapa tuan-tuan? Syaitan dan iblis lah pengipasnya tuan-tuan. Sebab itu saya nak pergi kepada Riz. Nanti ada Riz sebut juga hati-hati tentang ilmu ni Riz. Ya. Saya tengok selagi kita tidak garap ilmu, selagi tak cari ilmu, selagi kita tak pergi masjid, selagi tak pergi surau, selagi kita tidak berjumpa dengan orang alim, selagi kita tidak duduk dalam majlis-majlis yang ada ulama' di dalamnya, selagi tak berjumpa ustaz, selagi tak berjumpa ustazah, selagi itulah tuan-tuan, tidak akan ada keberkatan. Selagi itulah tuan-tuan, tuan-tuan tidak akan sealiran antara suami isteri dengan anak-anak. Sekali itulah tuan-tuan dan puan, tidak ada keberkatan dalam rumah tangga. Selagi itulah tuan-tuan akan rasa tuan-tuan dan puan. Sepatutnya tuan-tuan dan puan sedang menikmati kesejahteraan, kehebatan dalam hidup ni, kasih sayang, tuan-tuan yang diadun dengan kehebatan iman tuan-tuan. Tapi semuanya jadi missing, tidak ada. Sebab
kita tidak ada ilmu. Akhirnya kita merayau-rayau, mencari-cari, dalam terang pun mencari-cari, dalam gelap lagi lah mencari-cari. Sebab kita tidak ada ilmu agama. Inilah yang biasa yang berlaku. Kalau misalnya Riz boleh panjangkan sikit tentang ilmu agama. Riz ni tuan-tuan, adik-badiknya 3 orang hafaz Quran tuan-tuan. 3 orang hafaz Quran. Ayahnya keturunan Cina tuan-tuan. Ayahnya keturunan Cina. Maknya keturunan daripada Nun, orang Minang tuan-tuan. Orang Minang. Orang Minang hebat tuan-tuan. Dia punya masakan Minang ni hebat. Dia punya apa ni randang Minang ni pun hebat tuan-tuan. Boleh rasa nanti satu hari. Boleh rasa. Saya recommend tuan-tuan. Allahuakbar. Jadi macam mana Riz tentang hal ilmu ni. Macam mana ayah kata ayah dia tuan-tuan, dia ingat Riz pun nak jadikan hafaz Quran, tetapi ayah dia kata, Riz, you go to United Kingdom. Adik-beradik yang hafaz Quran, Riz go to United Kingdom. 20 tahun kat United Kingdom. Jadi macam mana soal ilmu, macam mana ayah kita begitu ayah Riz lah misalnya kan sangat menekankan soal ilmu, terutamanya ilmu agama. Macam mana anak 3 orang hafaz Quran, Ustaz? Sila Riz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk, ahli panel dan juga pemenang. Alhamdulillah. Datuk ya, sebenarnya kalau kita melihat ilmu ni, Riz memandang wisdom. Riz tak pasti wisdom dalam bahasa Malaysia ni tahu apa Datuk. Mungkin Datuk boleh hikmah. Betul, hikmah. Jadi ilmu yang kita pelajari ini adalah hikmah Datuk. Saudara-saudari yang mendengar di luar, dengan adanya ilmu di dada kita, dengan ilmu kekeluargaan, dengan ilmu kewangan, dengan ilmu keibubapaan, dengan ilmu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, yang lebih spesifik, maksud lebih spesifik ini dengan dari segi bagaimana untuk kita uruskan mortgage sebagai contoh, bagaimana kita nak uruskan anak sebagai contoh. Jadi kalau kita ada perkara-perkara yang berkaitan yang mengikut kepada status kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, maka perkara ini ia dapat membantu ataupun hikmah ini dapat membantu supaya kita tidak melakukan kesilapan. Jadi kalau kita melakukan kesilapan itu yang menyebabkan hidup kita tergelincir. Jadi bagi pendapat Riz Datuk ya, pendengar yang Riz kasihi, carilah ilmu di mana kita berada. Ilmu ni tidaklah berbentuk seperti kita pergi ke sekolah, seperti kita pergi universiti. Ilmu ni bentuk yang berada sekarang kita telah sedang buat. Jangan lupa tuan-tuan, share and like untuk kita sebarkan ilmu ini kepada rakan-rakan kita yang lain. Kerana ilmu yang sangat kita di hujung jari ini memberikan manfaat kepada kita. Seperti yang para pendengar dengar akan 5 perkara. Kita dah tahu dah itu dari segi fiqahnya, dari segi asasnya itu dengan pakaiannya, dengan rumahnya, dengan kewangannya, seperti yang Ustaz kata tadi, dengan apa kita panggil kasih sayang, dan juga yang paling penting adalah balik kepada ilmu tadi. Jadi ilmu itu berbagai-bagai. Bila kita membaca, saya yakin Datuk banyak mengarang buku, 43 buku tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita boleh cuba membaca buku-buku Datuk yang berpengalaman dalam bidang kekeluargaan, dan juga buku-buku doktor-doktor ataupun ustaz-ustaz yang di luar sana, maupun dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Malaysia yang memudahkan kita. Jadi bagi pendapat Riz Datuk, mempelajari ataupun belajar ni sangat wajib. Sangat wajib. Bukan sekadar wajib tapi sangat wajib. In fact kalau kita lihat semasa Rasulullah mengenal agama, dia membaca dengan baca. Jadi perkara ini sangat penting untuk kita. Kalau kita lihatlah Datuk, minta maaf cakap, jangan terguris kalau Riz berkongsi. Kalau lihat masyarakat di barat terutamanya, mereka suka membaca. Sangat suka membaca. Kalau boleh satu, kerana mereka berlumba-lumba membaca. Kan rakan-rakan Riz, dia baca apa? Saya baca ni, saya dah baca dah 2 buah buku dah. Jadi mereka berlumba-lumba. Tapi sekarang masyarakat bukan di Malaysia tapi di Southeast Asia ni mereka jarang membaca. Duka cita mereka banyak kepada berhibur dan banyak kepada perkara-perkara yang tidak melibatkan buka buku ataupun sekarang ni e-books, baca. Dan mereka tidak meletakkan goal ataupun matlamat, okey, dalam 1 bulan berapa buku saya habis. Dalam 1 bulan berapa banyak buku yang perlu saya baca dan buku apa yang perlu saya baca. Jadi kalau kita ada sifat suka membaca ni Datuk, ianya sebab kita melihat kepada Prophet Muhammad itu, sebab hidup kita tak ada yang lain, Prophet Muhammad. Full stop. Bottom line, measurement, Prophet Muhammad. Sekali lagi ni, Prophet Muhammad. Prophet Muhammad. Itu saja.
Jadi kita harus melihat sebagai contoh Rasulullah tadi yang suka dan cinta akan ilmu. Jadi cinta akan ilmu itu bukan sekadar pergi ke sekolah, bukan sekadar pergi ke universiti, tapi membaca buku. Dan mungkin kita pun kena faham Al-Quran juga ilmu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita juga mempelajari. Cuma kadang duka cita kita tak faham. Tapi insya-Allah hikmahnya akan ada. Jadi pertama sekali, hendaklah kita membaca. Kedua, kita seringlah mendengar, tuan-tuan. Jadi mendengar ni lah seperti yang kata tadi, dengan radionya, dengan live Facebooknya. Dan juga of course kita pergi ke masjid. Dengan masjid pun alhamdulillah sekarang ni dah boleh dah. Kita dah boleh. Tapi ada penjarakan sosial. Jadi situ pun duduk saja dengar. Tuan-tuan Riz suka berkongsi waktu di UK Riz ayah angkat Riz tu orang Arab. Jadi Riz ni tak pandai sangat baca bahasa Arab. Tapi sebabkan majlis ilmu tu, jadi bila Baba mengajar, Riz mendengar. Kadang tak faham satu apa pun. Tapi tak macam mana, ianya lama kelamaan dah ada satu kefahaman. Jadi hikmah tadi itulah yang mana Riz dapat dan dapat dilaksanakan mengikut ilmu yang telah dipelajari. Kalau ilmu kewangan. Jadi mendengar sangat-sangat perlu. Jadi kita membaca, mendengar. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana adalah cinta. Kita kena cinta dengan ilmu ni. Kalau berlumba-lumba lagi tu, tak boleh. Kalau majlis ilmu je, macam tu je majlis. Kalau jom kita pergi kedai kopi, tak apa. InsyaAllah nantilah. Tapi jom kita pergi masjid, let's go. Macam tu, let's go. Kan? Tak ada, let's go. Jom kita pergi ke majlis Datuk Hazrat, let's go. Jom kita pergi ke majlis. Jadi perasaan tu begitu. Let's go tak ada. Jadi kita nak ada cinta perasaan. Kalau orang katalah tak cinta maka tak bersama. Jadi kalau kita bercinta dengan Allah, kita bercinta dengan Al-Quran, kita bercinta dengan ilmu, kita sentiasa bersama je. Jadi bersama. Jadi kalau kita lihat Prophet Muhammad sini adalah macam kita panggil, orang kata kitab bergerak lah. Al-Quran tu kalau tahu akhlak Rasulullah, tengok. Jadi ilmu di situ. Jadi inilah 3 perkara yang dirasa, yang berpendapat kita mesti ada. Suka membaca, suka mendengar dan cinta akan ilmu. InsyaAllah dengan 3 perkara ini kita akan mendapat manfaat dalam kehidupan, insyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuan-tuan, cantik tuan-tuan. Sungguh cantik apa yang dijelaskan oleh Riz tadi tuan-tuan persoalan ilmu. Tuan-tuan, cuba kita buka globe kita tengok globe dunia ni, peta dunia yang globe, yang bulat tu Tuan-tuan tengok negeri yang ada suka membaca, rakyatnya suka membaca, maju dia. Jepun, Korea, Taiwan, China sekarang ni tuan-tuan. Allah. Di Eropah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di Eropah. Perancis, Jerman terutama, Germany tuan-tuan. Allah. Amerika, maju. Negeri yang tak suka membaca tuan-tuan dan puan, malap. Orang Islam yang asalnya kita dah bina tuan-tuan tamadun ilmu, dunia terhutang budi kepada orang Islam sebab Islam, kekuatan Islam ialah tamadun ilmunya. Hebat. Waktu Kristian mengalahkan orang Islam tuan-tuan, habis buku-buku yang diambil daripada library yang hebat-hebat yang terkumpul beribu-ribu tahun, puluh tahun tuan-tuan dan puan, mereka masukkan dalam sungai hingga air sungai dikatakan daripada jernih menjadi hitam dengan dakwat-dakwat yang ditulis oleh orang Islam. Hebat tuan-tuan, hebat. Tapi bila sampai kepada kita, 1000 tahun selepas itu sampai kepada kita ni, apa dia tuan-tuan? Tak pernah membaca. Saya dah buat kuis, saya dah tanya kat tuan-tuan dalam program-program saya, berapa orang dalam masa 10 tahun ni baca satu buku? Daripada tuan-tuan, daripada biasanya dalam 120 orang kat situ, tak ada seorang pun tuan-tuan. Tak ada seorang dalam 10 tahun baca satu buku. Berapa orang dalam hidup dia pernah beli buku? Tuan-tuan, dalam 100 mungkin adalah 5-6 orang pernah beli. Tapi tak baca, pernah beli. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Berapa orang yang pernah membeli, membaca dan menyebarkan the mother of all books, Al-Quran? Tidak. Berapa orang pergi belajar Al-Quran? Tidak. Berapa orang buta Al-Quran? Allah, tuan-tuan, minta maaf para penonton dan mata sekalian. Saya ada buat kajian tentang itu dan kajian-kajian yang lain pun ada tentang buta Al-Quran ni. Sedih tuan-tuan, sedih. Umur 70 tahun, buka Al-Quran tak boleh baca langsung tuan-tuan. Tak boleh baca. Tak kenal huruf pun. Setengahnya umur 70 tahun tak kenal huruf pun. Mana ain, mana fa, mana qaf, mana dha, mana ta. InsyaAllah tuan-tuan.
Jadi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, kalau begitulah latar-latarnya, macam mana nak mawaddatun warahmah? Mawaddatun warahmah tu hanya boleh berlaku kalau paksinya adalah ilmu agama. Kalau paksinya adalah agama, paksinya adalah Quran, paksinya adalah hadis. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin kita rehat sekejap, lepas tu kita kembali. Bila kita kembali ni, satu orang 2 minit, 2 minit, 2 minit saja tuan-tuan. InsyaAllah. Kita rehat sebentar dalam 1 minit. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan madu tualang asli keluaran Kuatmed Seniam Berhad yang dijamin 100% asli dan memang berkualiti. Kepada anda semua, jangan tunggu-tunggu lagi. Order sekarang dengan WhatsApp kepada nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Belum lagi Ustaz. Line network tak berapa nak smooth. Okey. Tak apa. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, alhamdulillah saya pun nampaknya malam ni internet. Dia macam-macam lah pengaruh internet ni. Cuaca pun jadi pengaruh, tuan-tuan dan puan, ribut hujan petir pun menjadi pengaruh dan sebagainya, dan hati kita pun menjadi pengaruh tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan. Jadi apa pun tuan-tuan apa yang saya nak sebutkan, insya-Allah kita akan membangunkan, khususnya Ustaz Fahmi yang belum mendengar lagi. Kita akan membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. It's a kompleks. Besar dia. 12 juta. Harganya 12 juta. Tanahnya sudah dibeli hampir 1 juta harganya. Kami beli tanah itu dan kami wakafkan tanah itu. Di atas tanah itulah diwakafkan untuk dibinakan Anjung Husnul Khatimah. Apa dia Anjung Husnul Khatimah ni? Tuan-tuan, ialah satu tempat, satu institusi untuk kita membina manusia-manusia agar mereka mati bertemu dengan Allah dalam husnul khatimah. Apa ilmu yang nak dibagi? Ilmu yang nak dibagi tuan-tuan ialah nama ilmunya pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Yang dibuat secara ada silibus, ada kurikulum, ada bangunannya, ada kompleksnya, ada gurunya, ada tahap-tahapnya, ada manajemennya, ada pengurusannya, ada profesionalismnya, semuanya satu, all in one. Inilah yang kita nak bangunkan supaya insan-insan ini mati setidak-tidaknya ada satu persediaan untuk bertemu dengan Allah. Supaya bila dicabut nyawanya tuan-tuan dan puan, mengucaplah dia dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhala jannah. Tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, tempat ini juga akan mendidik anak-anak 15 tahun. Kita ambil 15 tahun. 15 tahun, 20, 30, 40, syaratnya mak bapak masih hidup. Apa guna anak-anak ni? Anak-anak ni nak berikan perkhidmatan yang terbaik waktu mak bapak sihat, waktu mak bapak sakit, waktu mak bapak berada dalam sakratul maut, dia mengkhidmati mak bapak waktu mak bapak berada dalam sakratul maut. Dan bila mak bapak sudah putus nyawa, terbujur menjadi jenazah, anak inilah yang mengambil tanggungjawab. Tak payah bagi masjid. Orang masjid menjadikan orang coach saja. Bagi tahu je apa nak buat. Anak-anak ni, tangan anak-anak ni buat. Memandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan solat pun seorang daripada anak ini pergi ke depan menjadi imam, tuan-tuan. Afdal anak. Bukan imam masjid itu yang afdal. Anak dia lebih afdal lagi. Kemudian tuan-tuan mengkebumikan. Anak kita meletakkan kita ke liang lahat. Anak kita menyerindingkan badan kita menghadap kiblat.
anak kita yang mengkambus bersama dengan penggali kubur, anak kita mentalkinkan, anak kita yang mendoakan. Dan modul yang terakhir Ustaz, di semua dalam modul, all in modules. Anak-anak tadi ada 4 modul, each module running for 3 days and 2 nights. Kita sediakan tuan-tuan kemudahan-kemudahan untuk dia tinggal, kemudahan makan minumnya, kemudahan rehatnya, ada gimnasiumnya, yang laki-laki ada gimnasium, yang perempuan ada gimnasium. Seluruhnya tuan-tuan berbentuk dalam 3-star hotel. Perkhidmatannya perkhidmatan 3-star hotel untuk yang miskin, free of charge tuan-tuan. 3-star hotel, 3-star dining, 3-star F&B, atau ada 3-star ada punya apa, ilmu yang diberi, 3-star biliknya, semuanya tuan-tuan. Tetapi kita nak bagi mereka yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang boleh menyaingi ketinggian Islam. Sebab itulah tuan-tuan, inilah tempatnya. Tempat awalnya, tempat akhirnya. Nak putus nyawa pun inilah tempat kita nak belajar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan tuan-tuan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, mungkin satu-satunya di Malaysia. Inilah yang kita nak bangunkan tuan-tuan. Jadi kita mengharapkan tuan-tuan dan puan bantulah. Macam mana sumber dananya? Sumber dananya daripada 7 sumber. Pertama tuan-tuan wakaf untuk bangunan, untuk tanah wakaf. Yang kedua zakat. Yang ketiga infak. Yang keempat sedekah. Yang kelima fidyah. Yang kenal amal jariah, yang ketujuh fi sabilillah. Tak ada satu pun untuk keuntungan, not even a single cent. Targetnya untuk keuntungan tuan-tuan. Seluruhnya, kami seluruhnya tuan-tuan dan teman-teman seluruhnya, mari kita infakkan apa yang kita ada tuan-tuan. Satu batu bata pun satu batu batalah, supaya satu batu bata itu menjadi tempat tuan-tuan memijakkan kaki memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Inilah yang sedang kita buat tuan-tuan dan puan. Jadi apa yang saya fikirkan pun itulah dia. Yang nombor 2 tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam ni saya nak bagi tahu, kita yang Yayasan Sabaha ni sedang mengusahakan ini akan berlaku secara bulanan. It is a monthly affair. Apa dia tuan-tuan? Namanya ialah Wacana Qurrata Ayun. Wacana Qurrata Ayun. Apa dia wacana? Something like a seminar. Wacana, something like a symposium. Wacana, something like brainstorming. Wacana itu tuan-tuan perbincangan, bengkel dan sebagainya. Apa Qurrata Ayun? Qurrata Ayun ialah penyejuk mata, penyejuk hati. Tengok anak menyejukkan mata. Tengok anak punya percakapan menyejukkan mata. Tengok pergerakan anak-anak menyejukkan mata. Tengok menantu menyejukkan mata. Tengok isteri lagi menyejukkan mata. Tengok suami tuan-tuan, nak tengok lagi, nak duduk lagi, nak rapat lagi, nak kasih lagi, nak sayang lagi. Pasal sejuknya mata tuan-tuan. Itulah namanya Wacana Qurrata Ayun. Yang pertama ni tuan-tuan dalam siri bulanan ni bermula pada 3 hari bulan Oktober, hari Sabtu. Dan programnya selama 3,5 jam, mula pukul 9 sampai pukul 12.30 tengah hari. 9, 12.30 tengah hari. Apa yang kita nak bincang? Yang kita nak bincang ialah tuan-tuan program parenting, keibubapaan, ilmu keibubapaan. Ujung titik 2 tuan-tuan, jangan menyesal kemudian. Apa menyesal? Tak didik anak akan menyesal. Tak didik isteri akan menyesal. Tak didik suami akan menyesal. Tak ada agama sebagai tapaknya akan menyesal. Jadi tuan-tuan, program Wacana Qurrata Ayun ni insya-Allah kita akan adakan pada 3 hari bulan Oktober. Dia minta tuan-tuan buat secara online, live online. Tuan-tuan tak perlu datang ke Kuala Lumpur, tak perlu datang ke di mana-mana dewan, di mana-mana hotel untuk mengadakan program ini. Tuan-tuan di rumah, yang di Jitra tinggal di Jitra, yang di Kuching masih di Kuching, tuan-tuan, kita bersiaran secara online menggunakan sistem internet kita insya-Allah. Jadi inilah tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat tengok malam ni tuan-tuan, malam ni kalau tuan-tuan tengok ada 2 perkara. Satu, dalam live ni dia ada komen tuan-tuan, ada komen dekat situ. Tuan-tuan klik komen tu, dia akan keluar dia punya link. Link itu membolehkan tuan-tuan mendaftar. Dan program ini tuan-tuan tidak ada yuran profesional, tidak ada yuran pengendalian. Yang ada ialah sumbangan untuk diberikan kepada Anjung Husnul Khatimah. Jadi maknanya mendapatkan ilmu pun mendapatkan ilmu, beramal pun beramal tuan-tuan. Insya-Allah segala-galanya untuk insan, untuk umat Muhammad mati dalam husnul khatimah tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap tuan-tuan call kita, tuan-tuan terus pakai link itu. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, tuan-tuan tengok dalam ada posternya. Posternya memang di atas. Kita dah pin up poster tu dekat situ. Jadi tuan-tuan tengok dekat situ, see more, ada SEEMORE, see more. Tuan-tuan tengok tu, browse through tuan-tuan, tuan-tuan tengok sampailah kepada link di bawahnya itu, bolehlah mendaftar tuan-tuan insya-Allah.
Jadi kita harap tuan-tuan seluruh Malaysia dan di luar Malaysia pun satu dunia boleh mengikuti seminar ini ataupun wacana ini tuan-tuan. Mari kita sama-sama. Dan bulanan. Bulan ini tajuknya parenting, bulan berikutnya ada tajuknya, bulan berikut ada tajuknya, bulan berikut ada tajuknya. Sampai 1 tahun tuan-tuan, 12 bulan itu kita ada the full compendium of the knowledge of parenting tuan-tuan ya, yang sangat penting dalam kehidupan kita ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan pergilah kepada kita punya Facebook untuk mendapatkan tuan-tuan maklumat lanjut tentang itu insya-Allah. Jadi tuan-tuan kita akan teruskan ya. Yang akhir ni 2 minit. Saya minta maaf lah saya panjangkan sikit tadi kerana Ustaz Fahmi baru pertama kali tuan-tuan ya. Jadi saya elok. Sebab nanti saya akan kepada semua teman-teman tuan-tuan saya dah berikan sebenarnya. Ada FAQ-nya, soal jawab mengenai Anjung Surah Khatimah, ada 22 soalan, 22 jawapan. Baca itu tuan-tuan akan dapat nadanya, tuan-tuan akan dapat rohnya, tuan-tuan akan dapat apa cerita sebenarnya untuk kita membina kompleks Anjung Surah Khatimah itu. InsyaAllah. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan soal saya nak pergi juga tentang membina hati ni tuan-tuan. Nak bina hati ni. Ya. Boleh tak, saya nak tanya Ustaz ni, saya nak tanya Ustaz Fahmi. Boleh tak Ustaz, kita nak mawadatan warahmah, kata kita sembahyang maghrib, isyak tak sembahyang, subuh tak sembahyang. Boleh tak Ustaz? Boleh tak Ustaz kita dapat mawadatan warahmah, nak dapatkan bahagia, suami faham kita, isteri faham kita, senyum sepanjang hari, senyum sepanjang masa, berkasih-kasih, berkasih sayang atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita mendapatkan mawadatan warahmah yang paksinya adalah agama? Kalau misalnya tuan-tuan, tadi kita tak ajar anak kita agama, kita tak tunjuk contoh kepada isteri kita agama, isteri kita masih tak tutup aurat lagi tuan-tuan, anak-anak kita masih tak tutup aurat, kita sendiri pun. Tadi tuan-tuan semalam saya keluar, saya tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang laki-laki umur 40 tahun, 50 tahun pakai seluar pendek lagi tuan-tuan. Pakai seluar pendek, saya tengok isteri menantunya pakai tudung, agak menantulah, pakai tudung. Tapi bapa mentua pakai seluar pendek tuan-tuan dan puan. Macam mana ni? Inilah yang kita nak tengok tuan-tuan. Ini mungkin, minta maaf saya nak sebut. Tuan-tuan marah kat saya pun tuan-tuan marahlah. Saya redalah tuan-tuan marah, jangan Allah marah kepada kita tuan-tuan dan puan. Tapi inilah yang perkara yang perlu kita fikirkan untuk kita mendapat mawaddah warahmah. Dalam konteks ini, dalam konteks kita bicarakan tentang suami isteri berkira-kira sangat. Kenapa hati kita, jiwa kita, perasaan kita terlalu berkira soal agama? Terlalu berkira nak pergi masjid, terlalu berkira nak pergi surau, terlalu berkira nak berjumpa alim ulama. Kenapa jadi begitu Ustaz? Sila Ustaz. Ya, terima kasih Fadil Datuk. Untuk penutup kita, ramuan penutup kita lah insya-Allah. Berkenaan dengan apa yang Datuk sebutkan, sebenarnya itu juga jadi satu ujian lah insya-Allah. Ujian bagi hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kita tengok dua sudut lah. Sudut yang pertama, ada orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, agamanya bagus. Maksudnya solatnya dijaga, mungkin ahli masjid, orang pun panggil ahli masjid apa semua kan. Jaga semayang jemaahnya tu 5 waktu Masya Allah di masjid. Ya, tapi balik pukul isteri. Balik anak-anak tak tentu hala apa semua kan. Dia jaga ibadah dia kepada Allah, tapi ujiannya dia dapat keluarga yang macam itu. Ya, pergaduhan mungkin, ya, dengan saudara mara tak bertegur mungkin itu, tapi ya gelaran dipanggil ahli masjid. Sebenarnya itu satu ujian. Satu sudut lagi pula, sebelah side lagi, sebenarnya ujian juga, tapi banyak orang tak perasan yang itu adalah satu ujian. Sebenarnya dua-dua ni pun orang tak perasan satu ujian lah. Satu side lagi adalah apabila kita tengok keluarganya sangat harmoni. Kan maknanya suami dengan isteri tu Allah romantik sangatlah kita tengok. Jalan mungkin berpegang tangan, dengan anak-anak pun sangat bahagia, kehidupan pun mungkin selesa, ekonominya mewah, naik kereta mewah apa semua. Tapi macam yang Datuk cakap lah, suami langsung alif bata pun tak reti, Quran tak pernah buka, isteri langsung haram tudung pun tak pernah pakai, anak-anak mungkin diberikan dengan kehidupan yang bebas, ya, bawa balik perempuan keluar ke sana kemari, tapi hidup kekeluargaan bahagia Datuk. Dia macam flow dia cantik je. Kita tengok suami isterinya tak pernah bergaduh. Bahkan orang kata, oh sweet sangat lah. Sweet couple, anak-anak apa semua bagus-bagus je dengan mak ayah. Tapi agamanya hilang. Sebenarnya dua-duanya diuji oleh Allah SWT. Ada agama tapi hubungan kekeluargaan teruk, masalah juga. Hubungan kekeluargaan baik tapi agamanya hancur, lagi masalah. Ya, jadi kedua-duanya tu ada kepincangan. Kita tak nak kayuh basikal
yang ada satu tayar tu. Jadi tayar tu biar ada dua tu elok-elok. Kalau agama dah bagus, hubungan kekeluargaan masih keruh, repair hubungan kekeluargaan. Kalau hubungan keluarga dah baik, tolong belajar agama, bagi cantik supaya basikal kita tu ada dua tayar dan kita boleh kayuh dengan baik. Kalau basikal ada tempat dua tayar tapi tayarnya ada satu, memang kita tak dapat nak kayuh juga. Kedua-duanya pincang. Itu satu. Yang kedua yang saya nak tutup pada malam ni, Datuk, terima kasih kerana bagi peluang jemput saya. Pada malam ini saya tutup dengan satu ayat Quran daripada surah Al-Isra, ayat yang ke-26, di mana kita simpulkan Allah Ta'ala berfirman, wa atidhal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdhira. Jadi kita simpulkan perbincangan kita pada hari ini berkira sangat, bab berkira sangat. Allah Ta'ala suruh kita dalam Quran, wa atidhal qurba. First sekali memberi, tadi yang kita sebut banyak kali. Memberi. Untuk dapat bahagia kita kena memberi. Cuma kepada siapa kita nak beri? Allah pandu kita. Wa ati, perkara pertama Allah sebut, dzal qurba. Yang dekat. Yang dekat dengan kita siapa? Perhatilah isteri sendiri, perhatilah anak sendiri, anak saudara sendiri, sepupu sendiri. Kan? Jadi saya tertarik dengan saya dengar daripada arwah abang bocil kita yang almarhum yang sudah meninggal dunia, dia sebut tentang keluarga kan. Dia kata ialah almarhum seorang yang sangat baik dengan keluarga, banyak support keluarga ketika tentang hidupnya. Beliau kata apa? Beliau kata kalau semua keluarga ambil tahu tentang kehidupan keluarga, maka tak akan wujud golongan gelandangan. Tapi yang berlaku sekarang, orang sibuk yang jauh-jauh kan. Sebab apa orang sibuk memberi kepada yang jauh-jauh? Kerana mereka nakkan pujian. Tapi kalau bagi pada isteri sendiri, siapa nak puji? Bahkan kadang-kadang bagi pada ahli keluarga sendiri, lagi keluarga balas buruk lagi. Dia kata, kau memang family aku, kau memang patut bagi nafkah pada aku. Jadi, sesuatu tu, maknanya dia takkan dapat pujian-pujian itu. Jadi orang suka bagi jauh. Sedangkan anak saudara sendiri nak belajar, tak boleh nak belajar. Ada yang tak makan, ada yang rumahnya rosak, bocor. Macam-macam. Tapi Allah bagi tahu pada kita. Nak memberi wa'adi dzal qurba. Yang dekat dahulu. Wal miskin. Baru yang kedua cari orang miskin. Wa ibnas sabil. Orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, musafir dan sebagainya. Wala tubadzir tabzira. Jangan membazir dengan membazir. Maksudnya berkira tadi boleh jadi membazir. Membazir sebab dia berkira pada tempat yang jadi kewajipan dia yang mungkin dia perlu jaga. Tapi macam tadi beli RM9,000 dia tak rasa itu satu benda, bahkan dia rasa itu yang wajib pula. Walhal anak isteri dia yang patut dia jaga. Jadi wallahu alam, saya rasa cukup untuk kita pegang firman Allah Taala tu untuk kita jadi insan yang banyak memberi, kerana apabila kita memberi, ya Allah akan pulangkan balik yang lebih lagi daripada itu. Wallah. Alhamdulillah. Saya nak pergi, saya tambah ulas lagi dan nak pergi pada Cikgu Suzy. Cikgu, ya, apa yang kita nak minta kepada suami, kepada isteri, terutamanya kita bincang ni terlalu berkira-kira antara suami isteri. Sebelum kita melelapkan mata malam ni, dah baring, dah baca 3 qul, dah baca ayat kursi, dah baca selawat, dah gosok-gosok tangan kita, gosok-gosok badan kita. Sebelum kita dilelapkan, dah baca doa tidur. Apa agak perjanjian kita dengan Allah? Dalam konteks, kalau misalnya kita berkira-kira itu termasuk dalam sifat mazmumah, macam mana caranya kita nak janji kepada Allah malam ni? Kita nak benamkan sifat mazmumah malam ni? Ataupun nak gantung sifat mazmumah malam ni? Ataupun kita nak hidup terus dengan sifat mazmumah itu? Macam mana Cikgu Suzy? Ya Datuk, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita kongsi kepada wahai suami-suami di luar sana. Mari dengar tips ini. Sebelum tu, saya nak tujukan lagu ni pada wahai suami-suami di luar sana. Dan ahli panel. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Sebab apa? Kita semua manusia, anak Adam melakukan kesilapan. Dan kita melakukan kesalahan, tak lari daripada buat kesilapan, dan kita semua mungkin ada sejarah kegelapan. Dekat sini, wahai suami-suami di sana, ada 5 tips saya nak kongsikan. Yang pertama,
memberi tanpa meminta. Yang kedua, menyantuni. Bila kita memberi, sebenarnya kita menyantuni keluarga, ahli keluarga kita. Yang ketiga, bila kita memberi, kita menyantuni. Yang ketiga, sebenarnya kita merapatkan kasih sayang antara kita ahli keluarga. Bila rapat kasih sayang, yang keempat, sebenarnya ia membuatkan hati kita bahagia, kerana bahagia itu kita yang kena cipta. Bila bahagia, kita yang cipta. Yang kelima, wahai suami-suami di luar sana, kita mengikhlaskan diri, kita paksa diri kita dari lubuk hati dan kita bersifat qanaah dan wasatiyah. Wallahu a'lam. Allah, cantik. Cikgu Suzy ni, ya Allah. Kalah tuan-tuan. Saloma pun saya ingat. Allah. Saya ingat menang sikit aja Saloma tu. Allah. Nomadiah tuan-tuan. Punya hebat. Aduh. Manalah suami tak tertawan tuan-tuan dan puan. Lena suami tuan-tuan. Dengan alunan macam itu tuan-tuan. Daripada suara siapa tuan-tuan? Suara isteri tercinta, kasih sayang. Aduh. Mawaddah warahmah tuan-tuan dan puan. Jadi inilah itu pesan dia tadi tuan-tuan, dengan lagunya dan dengan berapa kali disebut wahai suami. Kita nak sebut pula wahai isteri selepas ini tuan-tuan dan puan ya. Jadi Riz agaknya yang akhir ini Riz ya. Dalam masa 2 minit ni agaknya ialah untuk kita meneruskan kehidupan ni tuan-tuan ya. Apa pun nyawa kita, kehidupan kita mesti diteruskan. Tapi saya nak sebut, nak teruskan macam mana? Alurnya alur yang mana kita nak pergi? Alur sebelah kiri pun ada, alur sebelah kanan pun ada. Nak bawa keluarga ni, tuan-tuan, kita sekarang nak cerita keluarga ni. Keluarga ni, suami isteri, saya ada 8 anak, 14 cucu tuan-tuan. Nak bawa ni tuan-tuan. Ke mana saya nak bawa? Saya nak bawa menjadi ashabul yamin, atau saya nak bawa menjadi ashabul shimal. Sama ada manusia kanan atau manusia kiri saya nak bawa. Saya ketua keluarga tuan-tuan. Sayalah ketua keluarga. Sayalah Tok Wan tuan-tuan. Saya. Dan sayalah bapa. Sayalah suami. Jadi atas tanggungjawab saya itu tuan-tuan. Allah pasti tanyakan saya tuan-tuan. Pasti Allah tanyakan. Apa soalan nak dijawab di hadapan Allah kalau orang macam ini tuan-tuan? Macam mana Riz dalam masa 2 minit? Apa nak dijawab di hadapan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah. Datuk ya, bila Datuk bersoalkan soalan tersebut, tergambar 2 perkara Datuk. Dalam bahasa Inggeris dikatakan Nobel Character dan Good Conduct. Budi pekerti yang baik dan maaf masih lagi mencari bahasa Malaysianya tu. Jadi jika kita ada Nobel Character and Good Conduct, inilah yang kita nak persembahkan kepada Allah. Jadi sebagai seorang suami, kita hendaklah mungkin agaknya kalau boleh dapat terperincikan Nobel Character dan Good Conduct. Mungkin budi pekerti yang baik dan juga akhlak yang mulia ataupun penjagaan akhlak yang mulia. Jadi pertama sekali, ibu dan bapa, terutama bapa tu hendaklah menyandarkan benchmark dalam kekeluargaan adalah Nobel Character Good Conduct. Jadi kalau apa-apa yang berlaku, kita berikan sesuatu, kita tak berkira-kira. Kalau kita membantu, kita tak berkira-kira. Kalau kita menghadapi kesukaran dan perlukan bantuan, kita juga tidak berkira-kira. Jadi perkara ini sangat penting untuk kita melihat sebagai kita punya foundation di dalam kekeluargaan kita, Noble Character dan Good Conduct. Dan sudah pasti Datuk dan juga para pendengar di luar sana, tidak ada lain, tidak ada bukan, Prophet Muhammad SAW sebagai kita punya bahan rujukan, sebagai role model kita, sebagai panduan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita bergantung harap. Jadi dengan adanya dengan 3 perkara ini, dengan seperti yang kata tadi, Noble Character Good Conduct, dengan adanya Rasulullah sebagai kita punya pengajaran ataupun role model yang boleh kita ikuti, dan yang terakhir sekali bergantung harap dan memohon pertolongan dan memohonkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk Riz suka berdoa sedikit lah ya, yang tadi itu untuk kita sama aminkan, terutama isteri-isteri dan suami-suami di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami cinta dan cukupkanlah bagi kami dengan redha-Mu.
Jadikanlah kami sebagai suami isteri yang saling mencintai di kala dekat dan saling menjaga kehormatan diri di kala jauh. Saling menghibur di kala duka dan saling mengingati di kala bahagia. Saling mendoakan dalam kebahagiaan dan saling menyempurnakan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Datuk. Allah. Hebat tuan-tuan, hebat memang tuan-tuan. 20 tahun duduk United Kingdom tuan-tuan. Tengok ni. Inilah pencernaan. Dia duduk dengan orang Arab tuan-tuan. Di orang Arab tu ada PhD. Tuan-tuan tapi dia punya dakwah, dia tulis buku dan dakwahnya. Tuan-tuan dia duduk di bawah lembayun orang Arab yang begitu, manusia yang hebat, yang dia punya akhlaknya hebat, akidahnya hebat, dia punya amal ibadatnya hebat, akhlaknya hebat. Maka terlahirlah. Kalau dia bercampur dengan orang, tuan-tuan bayangkan di London, tuan-tuan. Bayangkan di tempat dia, di Cardiff, tempat dia di Cardiff, tuan-tuan, yang dekat dengan Swansea itu. Allah, kalau nak ikutkan nafsu, tuan-tuan nampak. Di mana tempat nafsu? Sanalah tempatnya, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat nafsu-nafsi dalam kehidupan ini. Tapi dia, tuan-tuan, di bawah lambunan mayung Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak akhlaknya, tuan-tuan. Inilah akhlak. Inilah yang kita hendak. Inilah, tuan-tuan. Inilah insan yang kita hendak. Dan inilah insan yang boleh berbicara. Tuan-tuan, inilah insan yang boleh menasihatkan kita. Walaupun mungkin dia lebih muda daripada kita. Tapi tuan-tuan nampak, alhamdulillah, caranya, gayanya, akhlaknya, good conduct tadi, noble behavior and good conduct, tuan-tuan. Inilah manusia-manusia yang kita kendaki. Tuan-tuan puan, pendeknya, the long and the short of the story is, apa dia tuan-tuan? Yang makruf, hal-hal yang makruf, jangan kira-kira sangat. Tapi hal yang mungkar, mesti dikirakan, tuan-tuan, sampai kepada, tuan-tuan dan puan, sampai kepada sebesar zarah, tuan-tuan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, jangan lupa tuan-tuan dan puan saya nak minta tuan-tuan untuk mendaftar kepada program 3 hari bulan Oktober. 3 bulan Oktober, apa programnya? Wacana Qurrata Ayun. Wacana Qurrata Ayun. Apa tajuk yang kita nak bincang pada pagi itu, pada hari itu, pukul 9 sampai 12.30? Tajuknya ialah program keibubapaan, pendidikan keibubapaan. Jangan menyesal kemudian. Jangan menyesal kemudian. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan boleh tengok punya link, tuan-tuan dan puan, boleh tengok dalam kita punya FB, boleh tengok dalam poster kita, dan tuan-tuan boleh tengok telefon ni apa ni nombor telefon yang boleh dihubungi untuk tuan-tuan menyertai program itu, insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan tuan-tuan sumbanglah kepada program pada projek Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Yang sangat berguna untuk kita, sangat berguna untuk generasi yang akan datang, sangat berguna sampai masanya bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahmi, terima kasih kepada Cikgu Suzy, dan seronok saya tuan-tuan, Cikgu Suzy macam-macam. Cikgu Suzy kata muncul ni ada yang baru. Allah Akbar. Itu yang cantiknya. Dan terima kasih Ritz anak muda yang alhamdulillah tuan-tuan, tapi jiwa agamanya begitu kental, tuan-tuan. 2 hari yang lepas dia bersama dengan saya pergi Putrajaya mengendalikan satu program di Surah Ar-Rayyan namanya. Masya-Allah. Bagus dia, insya-Allah. Inilah tuan-tuan anak-anak muda yang kita kendaki. Inilah yang akan menjadi pembimbing kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.